Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sejak akhir-akhir ni kita digemparkan dengan satu peristiwa, satu isu yang dibangkitkan oleh ramai orang di Facebook, YouTube dan sebagainya. Kalau hari ni kita tengok banyak YouTube yang menunjukkan parodi dan sebagainya, dan ada juga di Facebook yang cerita berkenaan tentang komen bagi ulasan berkenaan tentang listen kan. Isu ni jadi besar apabila benda yang berada di dalam dewan dikeluarkan daripada dewan tersebut. Yusuf Qaradawi pernah satu hari, Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah ikut satu persidangan ulama yang dihadiri oleh ramai orang di dalam satu dewan yang tertutup. Dalam dewan tu lebih kurang dalam 500 orang. Ada seorang bangun lalu berkata, memberi ulasan kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata, sekarang ni tidak ada agama lain selain Islam sahaja. Sebab Allah Ta'ala sebut, Inna dina indallahil Islam. Maka tidak ada agama lain dalam dunia ni selain Islam. Tidak ada agama Buddha dan sebagainya. Tapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi bangun dan menjawab. Dia kata, sebenarnya dalam dunia ni ada agama lain seperti agama Islam, tetapi agama yang diridai Allah hanyalah Islam sahaja. Oleh sebab tu dalam ayat Quran yang lain disebut lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Bila ditanya kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kenapa dia menjawab soalan tersebut, sedangkan soalan tu dikatakan sebagai soalan yang agak macam kicisan atau soalan-soalan yang biasa sangat. Tapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, apa yang berlaku pada hari ini, apa yang dijelaskan pada hari ini di dalam dewan tertutup ini tidak akan tinggal di sini sahaja. Kumpulan-kumpulan yang berbincang pada hari ini, yang berbincang pada dalam dewan tertutup ini, tidak akan membincangkan perkara tersebut di dalam ini sahaja. Perkara ini akan dibawa keluar. Dibawa keluar. Sebab tu zaman sekarang kita sebutkan, zaman orang kata apa, dunia di hujung jari. Kita duduk dalam tandas pun boleh mesej, ya tak? Duduk dalam tandas pun boleh update. Boleh update status. Tekan klik je, status update. Sekarang ni style orang nak update sentiasa. Maka disebabkan perkara tersebut, cerita wanita India ini, seorang mahasiswa Malaysia, seorang wanita ini di-torture lah, ikut bahasa biasa, bahasa budak-budak muda, di-torture ataupun direndah-rendahkan oleh seorang orang yang ternama jugalah, seorang wanita yang ternama juga. Dua-dua orang ni wanita, perempuan. Bila budak perempuan ni dia nak cakap, yang wanita seorang lagi ni dia kata listen. Dia suruh dengar. Bila kawan tu bila perempuan tu bila seorang budak tu dia nak bagi hujah dia, perempuan tu kata dengar. Dengar. Listen. Sebab tu bila kita tengok Facebook sekarang ni, listen and listen. Maka kita kena tahu dalam Al-Quran ada banyak perkataan yang disebutkan tentang listen ni. Tapi yang biasa kita sebutkan, yang biasa menjadi perbahasan, yang biasa membuatkan kita mendengar listen ini dalam Al-Quran. Ada satu ayat Al-Quran yang menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengatakan ataupun mengikut, wala taqfu ma laysa laka ilmun. Janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak tahu. Kita tak tahu tentang apa yang nak dibuat, ataupun tidak tahu tentang sesuatu perkara, sama ada itu benar ataupun salah, maka kita jangan ikut. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya pendengaran, penglihatan
Dan fuad. Fuad ni adalah hati. Qalb adalah hati atau jantung. Qalb ni adalah al-fuad ni adalah hati yang sangat dalam. Maksudnya naluri hati yang sangat dalam. Fuad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua perkara ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara ini akan ditanya oleh Allah SWT. Pendengaran kita akan ditanya oleh Allah SWT. Adakah apa yang kita sebut itu, apakah yang kita dengar itu adalah kita dengar perkara-perkara baik? Kalau kita duk mendengar perkara-perkara cacian, kita duk mengenal perkara-perkara gosip semata-mata, maka perkara ini ada dilarang dalam Islam. Sebab kita satu hari nanti, jasad-jasad kita tidak akan kekal di sini sahaja, tetapi jasad kita akan kembali bertemu Rabbul Izzah. Jasad kita akan kembali bertemu dengan Allah SWT pada satu hari nanti. Jiwa dan jasad kita akan bertemu Allah SWT nanti di hari akhirat kelak. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Allah Ta'ala daripada surah Al-Isra ayat 36 ini, daripada surah Al-Isra ayat 36 ini, para ulama telah memberikan pendapat, memberikan penjelasan bahawa tidak boleh dipilih pemimpin sekiranya pemimpin itu tidak mampu mendengar ataupun tuli, pekak, tidak mampu mendengar. Kalau dia tidak mampu mendengar, dia tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Kerana pemimpin perlu mendengar. Sebab pendengaran ni ataupun apa yang kita dengar itu dapat menyelesaikan masalah. Kita kena tahu apakah masalah yang berlaku pada rakyat. Kita kena tahu apakah masalah yang berlaku kepada staf-staf syarikat kita. Kita perlu tahu apakah masalah yang berlaku pada anak-anak kita. Oleh sebab tu kita kena ada pendengaran yang baik. Orang yang dapat mendengar yang baik merupakan seorang manusia yang baik. Dia sebenarnya dia telah menyelesaikan satu masalah. Orang yang ada masalah bila datang bertemu dengan kita, contohnya kita sebagai seorang pemimpin, dia ada masalah, kawan ni ada masalah, si A ni ada masalah, si A ni bertemu dengan kita, jumpa dengan kita. Si A kata aku ada masalah ni, macam ni. Dia meluahkan permasalahan yang ada dalam diri dia. Lalu si A ni, dia masalah tu tak selesai lagi, tetapi dia telah meluahkan apa yang ada dalam jiwa dia, diri dia. Maka dia telah menyelesaikan salah satu daripada masalah-masalah dia, iaitu rumut hati dia sempit. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, daripada kisah ini juga kita dapat melihat bahawa manusia ini ada dua jenis, dua kategori manusia dalam dunia ini. Yang pertama adalah golongan yang memberi pendapat. Untuk pendapat dia mesti diterima. Mesti diterima. Pendapat dia mesti diterima. Dia bagi satu pendapat, pada pendapat saya, dia kata, pada pendapat saya, kerajaan menaikkan harga minyak ini adalah satu benda yang salah. Contohlah, nak kata contoh. Kita bukan orang ekonomi, tapi kita nak bagi contoh. Dia cakap macam tu. Sedangkan kerajaan ada pandangannya sendiri. Pandangan kerajaan bahawa minyak perlu dinaikkan. Disebabkan apa? Ada sebab fakta-fakta ini. Dan kawan tadi, dia memberi pandangan, dia mengatakan bahawa minyak perlu dinaikkan. Tapi apa yang dia nak adalah pendapat dia diterima. Bukan dinilai, tetapi diterima. Diterima, wajib diterima. Pendapat saya ni adalah pendapat yang betul, yang sentiasa betul. Maka kena terima. Ini adalah satu jenis manusia yang perlu hidup lama lagi dan perlu melihat lebih mendalam asal tentang isu-isu yang disebutkan sebagai isu memberi pandangan dan kritikan. Ini yang pertama. Manusia yang pertama, dia nak pandangan dia saja dia dengar. Oleh sebab tu dia kata listen. Dia nak dia saja, pandangan dia saja dengar. Pandangan seorang lagi tak dia dengar. Seorang lagi, satu jenis kumpulan lagi adalah kumpulan manusia yang mana dia memberi pandangan dan dia mahu pandangan dia itu dinilai. Kalaulah pandangan itu relevan dan boleh digunakan, maka digunakan. Dan ada satu lagi pandangan yang kalaulah pada pandangan dia adalah pandangan yang tidak relevan, maka dia tidak menjadi masalah untuk pandangan dia itu ditolak. Ini maksudkan dua jenis manusia. Yang jenis kedua ini adalah jenis manusia yang terpuji, yang sangat-sangat dituntut, yang sangat-sangat kita mahukan wujud dalam dunia hari ini. Kita nakkan mahasiswa, kita nakkan orang-orang yang duduk dalam dunia hari ini, khususnya di Malaysia, orang-orang yang mana mereka ini dapat memberi pandangan dan pandangan itu tidaklah diwajibkan untuk mengikut.
Dalam fiqh kita belajar satu istilah, satu kaedah disebut al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak akan turunqadu, tidak akan terjatuh, boleh kita tersekutu kan. Tidak boleh terhapus dengan ijtihad yang lain. Contohnya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i kata nak kahwin, ataupun mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan bahawa nak kahwin mesti ada wali. Tapi satu mazhab kata, mazhab Hanafi kata tak perlu ada wali. Contoh, dia kata tak perlu ada wali. Tak perlu ada wali. Maka bila jadi kes macam tu, siapakah pendapat yang betul? Pada waktu ni kita tak boleh nak kata siapa yang betul. Tetapi dia balik kepada qadi, dia balik kepada hakim, dia balik kepada yang tukang nikah waktu ketika itu. Ataupun kita kata qadi lah, qadi, pemerintah waktu ketika itu. Pemerintah nak kata apa? Pemerintah kata wajib kita sekarang ni kita memakai undang-undang dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa perlu ada wali. Syarat pernikahan mesti ada wali. Maka dia jadi wali. Tapi ijtihad dia tu tidak menjatuhkan ijtihad yang lain. Dia tidak menghapuskan ijtihad yang seorang lagi. Kalaulah seorang lagi yang dah kahwin dah, dia dah kahwin tapi tak ada wali, tapi dia pakai pendapat Imam Hanafi tadi, pakai pendapat mazhab Imam Hanafi tadi, maka perkahwinan itu tetap diteruskan. Macam tu. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, dalam persoalan listen to me juga, dalam persoalan listen tu juga, kita melihat bahawa dalam Islam ni dia mempunyai akhlak. Oleh sebab tu dalam hadis sahih Nabi SAW sebut, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini, yakni Rasulullah, dibangkitkan, diutuskan sebagai Rasul untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oleh sebab tu kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ini perlu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam, akhlak, menonjolkan akhlak yang baik itu adalah satu perkara yang dituntut, satu kewajipan. Bahkan dalam Al-Quran sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu dia. Allah SWT sebut, dia kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Allah dengan cara berhikmah. Maksud kita ajak masuk Islam, kita ajak jelas, memberi penjelasan kepada manusia tentang Islam dengan cara berhikmah, cara cerdik. Wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Kita berurusan dengan baik. Wajadilhum billati ahsan. Dan kita ini disuruh oleh Allah SWT wajadilhum, berdebat. Kita disuruh berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan, tapi dengan debat yang cara yang lebih baik. Tadi dia sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dia suruh hasanah tadi. Dia suruh, Allah SWT suruh untuk kita untuk kita ajak kepada orang, kepada manusia dengan cara yang baik. Itu dengan orang yang tidak ada pertentangan dengan kita. Mungkin kita ajak orang yang kita tak kenal, ataupun kita ajak orang yang kawan-kawan kita, ataupun kita ajak staff kita, staff syarikat kita, kita ajak housemate kita. Yang tu tak ada masalah. Maka kita kena tunjukkan dengan akhlak yang baik, dengan cara yang baik, pendekatan yang baik, wasilah yang baik. Itu yang baik. Baik-baik berlaku. Tetapi untuk orang yang bertentangan dengan kita, orang yang orang yang berbeza dengan kita, maka dia perlu kepada yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan, bukan hasan, tapi ahsan. Ahsan maksudnya adalah lebih baik. Maka justru kita perlu melihat situasi ini dengan melihat kacamata yang lebih baik. Dan ada juga yang berlaku di dalam situasi zaman sekarang ni, ada yang nak mengambil kepentingan politik, nak mengatakan bahawa ini politik dia lah mengatakan yang menjadikan begini. Akhlak si perempuan ini berdasarkan kepada politik yang dipegang, anutan politik dia. Saya melihat ini adalah satu tuduhan ataupun satu label yang tidak elok kita pakai. Apa yang disebutkan oleh perempuan tersebut, yang disebutkan oleh wanita tersebut adalah
pendapat peribadi dia. Dia tidak mewakili keseluruhan parti politik dia. Oleh sebab tu kita lihat Wabi Khairi Jamaluddin dan juga Wabi Saifuddin bagi pendapat mereka, mengutarakan pendapat mereka. Pendapat yang diutarakan oleh mereka berdua mengatakan bahawa mereka bersetuju dengan pendapat daripada perempuan tersebut, tapi dia orang tidak bersetuju dengan perangai perempuan tersebut. Nampak? Maksudnya masih waras. Oleh sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, marilah kita kembali kepada Allah SWT. Marilah kita kembali kepada pendekatan yang dibawa oleh Allah SWT dan Rasulnya. Marilah kita kembali kepada nilai-nilai Islam dalam setiap komen yang kita berikan, dalam setiap ulasan yang kita berikan, dalam apa-apa juga isu. Mestilah kita letakkan sebagai satu wasatiyah, sebagai satu pertengahan, sebagai satu kesamarataan, ataupun kita katakan sebagai keadilan. Kita mesti letak keadilan dalam setiap perkara yang kita buat. Sama ada kawan itu salah, maka kita kena letakkan salah. Dan jangan lebih-lebih. Janganlah katakan Allah kawan ni tak pakai tudung lah, rambut berkarat dah lah dia ni sosial macam. Jangan sebut macam tu. Yang dia salah, katakan dia salah, dan cukup kesalahan itu disebutkan sekadar itu sahaja. Jangan lebih-lebih. Dan kalaulah kawan itu benar, janganlah cerita kebenaran dia sampai berlebih-lebih. Dia ni janganlah puji lebih-lebih pula. Dia ni lah pejuang lah, bagai kan. Pejuang bagus lah, tapi adalah benda-benda yang tak sepatutnya lah kan. Jangan lebih-lebih isu ini. Biarkan isu itu berlaku dengan penuh adil. Yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk. Bahkan sebab tu Allah SWT sebut dalam ayat yang lain, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kenapa kita nak risau? Telah datang kebenaran. Bila kebenaran itu datang, maka akan terhapusnya kemungkaran, kebatilan, kesalahan, kepalsuan. Dan kebenaran itu dan kepalsuan itu pasti akan hilang. Innal batila kana zahuqa. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, semoga perkongsian ringkas ini dapat memberi pendekatan yang baik pada diri kita, memberi penilaian yang baik pada diri kita, supaya kita lebih baik dalam menilai manusia. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.